Dan iblis gagal dekat kehidupan. Iblis gagal dekat kehidupan. Dan iblis akan menggagalkan kita macam dia gagal. Tu misi dia. Adakah iblis tiada ilmu? Banyak ilmu iblis. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala iblis ada pada malam ini zahir, saya rasa saya tidak akan dipanggil dia ceramah. Kerana dia yang akan ceramah. Kerana keilmuan dia luar biasa, subhanallah. Nah, tu. Dia bukan ahli maksiat, dia ahli ibadat. Tetapi kerana gagal dia dalam mentafsir kehidupan. Tak gagal. Kehidupan dia tentang apa? Tentang menterjemahkan ketaatan dalam konteks hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata nak menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur ini, sudah pasti kita mampu menterjemahkan segala nikmat yang kita lihat hari ini. Nikmat yang mampu kita lihat. Maknanya, apa yang kita mampu lihat? Semua perkara lah. Apa yang ada pada dunia ni nikmat. Kurniaan. Haza min fadli Rabbi. Kata Nabi Sulaiman AS. Bila orang tegur apa ada kat kita ni, oh bagus dah, sekarang nampak macam-macam ada, dulu tak ada, sekarang macam-macam ada. Kita pun cakap apa? Haza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan Allah. Dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdak wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Wan ni'mata, segala nikmat dari Allah. Laka wal mulk, hanya Allah. Tu menyatakan kebesaran Allah. Tapi hari ini dalam konteks tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni, tugas yang utama dan selama-lamanya itu adalah bagaimana kita nak ingat kepada Allah. Itu tugas. Dan ingat ni diterjemahkan dengan taat. Orang yang ingat pasti taat. Ini dia, illa liya'budun. Jadi sebab itu Allah kata qalilam ma tashkurun. Jangan kita orang kafir, orang Islam sendiri pun boleh kufur. Ni syukur rujuknya kepada orang yang dah mengucap dua kalimah syahadah. Dah mengucap dah lafaz syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Bimbang-bimbang jadi saksi palsu. Tu bimbang. Rupanya saksi itu hanya pada lisan saja. Adakah anda berada di tempat kejadian? Dah jadi saksi kenapa? Terbimbang gitu. Adakah anda benar-benar menyaksikan kejadian tersebut? Bening kita. Adakah kita benar-benar menyaksikan kebesaran Allah? Bening. Kalau sebab jawapan nanti soalan ditanya dalam kubur, Marabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tu. Nampak tak kebesaran Allah? Tu habis. Dia ukur dengan apa? Dengan amalan. Syariat yang utama apa? Solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urusan lain semua kecil. Berebut orang datang masjid. Nampak gayanya ada benda lain yang lagi besar pada tu. Kot. Pening tuan. Syariat ni belum cerita makrifat lagi ni. Belum cerita makrifat lagi syariat. Tapi orang bersyariat itu, orang yang bermakrifat itu pasti bersyariat. Pasti. Sebab tadi perbincangan syukur itu kerja hati. Orang yang mengenal. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu takrif kepada mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. La'allakum tu sebenarnya. Kalau ambil pada la'allakum tattaqun, mudah-mudahanlah kita jadi orang bertakwa. Puasa 30 hari, mudah-mudahanlah jadi orang bertakwa lepas pada itu. Mudah-mudahan. Maknanya belum tentu takwa.
Belum tentu syukur kerana sikit sangat. Contohlah tuan-tuan, belum tentu dapat datang awal waktu, lagi-lagi dia kena kunci sekarang ni. Belum tentu tuan. Tipis. Tipis tuan-tuan, nak solat tu tipis lah. Kalau kena ada hal halangan melintang yang kata tak terhalang, tak dapat nak kita ejah, lambat keluar lah. Belum tentulah. Maknanya sedikit sangat yang dapat mencapai martabat hambanya yang bersyukur. Kerana apa? Kerana syukur ini adalah dengan melihat dengan kacamata yang sebenar, hakikatun. Melihat segala nikmat dunia ini bukan dengan dunia. Dia melihat dengan Allah. Dia lihat apa yang ada pada diri dia itu sebagai asbab untuk terjemahkan segalanya pada hablum minannas, pada manusia, islah kepada ummah. Kalau ada Allah bagi kuat, zahirkan kekuatan. Allah bagi harta, zahirkan kekayaan dan sudut harta dengan banyak sedekah. Itu penzahiran. Tapi tuan-tuan, adakah tugas ini berjaya kita pikul? Adakah tugas ini berjaya kita zahirkan dengan sempurna? Maka inilah perjalanan hidup setiap kita untuk melihat adakah kita mampu benar-benar menjadi hamba-Nya yang bersyukur dengan yakni dengan benar-benar menzahirkan ketaatan. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Akan ada sasur tu sidang penonton tu. Tapi penonton juga tak? Sebab semua sedang menonton. Sebab kita tengah live ni online majlis ilmu. Tu. Kadang kita buat live juga dulu PKP. Lama dah tak jumpa ni, kita ni dah lah jadual saya hujung-hujung, uyuk-uyuk ya kan. Dah 5 bulan dah, masuk 5 bulan dah. Alhamdulillah. Allah izinkan juga, Allah pilih juga saya berkhidmat lagi. Berkhidmat lagi di masjid kita ni, surah Al-Husna ni, surah Jumaat Al-Husna, insya-Allah. Alhamdulillah. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, malam ni saya nak teruskan kajian pengajian kitab kita Hakikat Kehidupan. Jadi masuk dalam bab baru je, amanah ni. Dalam bab amanah ni. Saya nak terus masuk dalam bab amanah. Sebab kita ada 4 fasa ni, perbincangan kita besar. Dalam berbincang bab kehidupan ni, dalam bab hakikat kehidupan ni, tuan-tuan, kitab ni tu sebenarnya kita nak tafsir kehidupan. Biasa kita dengar tafsir Al-Quran. Betul lah, kita tafsir Al-Quran dah kemah dah. Jadi sekarang ni bila kata bawa pengajian hakikat kehidupan ni, sebenarnya kita nak tafsir kehidupan bersandarkan Al-Quran. Dia ada check and balance dia panggil. Kadang-kadang kita tafsir Al-Quran sedap dia dengar. Kemah dia, mari kehidupan terbabah. Dan iblis gagal dekat kehidupan. Iblis gagal dekat kehidupan. Dan iblis akan menggagalkan kita macam dia gagal. Tu misi dia. Adakah iblis tiada ilmu? Banyak ilmu iblis. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala iblis ada pada malam ini zahir, saya rasa saya tidak akan dipanggil ceramah. Kerana dia yang akan ceramah. Kerana keilmuan dia luar biasa, subhanallah. Tu. Dia bukan ahli maksiat, dia ahli ibadat. Tetapi kerana gagal dia dalam mentafsir kehidupan. Dia tak gagal. Kehidupan dia tentang apa? Tentang menterjemahkan ketaatan dalam konteks hablum minannas. Hablum minannas siapa? Nabi Adam AS. Dia gagal membawa amanah, tuan-tuan. Amanah ni yang dia terkucil. Dan kegagalan dia menyebabkan jawatan dia hilang serta-merta. Hilang kursi. Hilang kursi dah, habis. Dia hilang kelayakan dia menjadi ketua kepada malaikah dan jin. Besar jawatan iblis ni, tuan-tuan. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, dalam bab tafsir kehidupan ini, dia ada kaedah dia. Yang ni bersandarkan, kita buat murojaah sikit lah. Dalam tafsir kehidupan bersandarkan hakikat. Yang ini bersandarkan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Disebut saja kebenaran, itu bersandarkan apa? Allah. Sebut tentang Allah, apa syarahnya? Hakikat. Yang ini kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran daripada Allah. Surah Al-Kahfi ayat 9. Baik, bila kata kita tafsir kehidupan, itu ada kaedah kebenaran. Bila kata benar, itu mesti mengikut kepada Allah, dan Allah suruh ikut pada Nabi SAW. Dalam kehidupan, sebab Nabi SAW itu sebab tu Nabi di kalangan manusia. Kenapa Nabi tak di kalangan malaikat? Kerana nak tunjukkan manusia punya cara hidup. Kalau malaikat kan tak makan, tak minum, tak tidur. Malaikat, kalau sujud sampai kiamat. Kita kan sujud lagi, ingat putih canai. Habis cerita. Banyak cerita kita banyak cerita. Sebab betul lah. Ada nikahnya, ada tijarahnya, niaganya, ada keluarganya, macam-macam urusan kita.
Baik. Jadi Nabi SAW adalah sampel yang terbaik. Qudwatun hasanah. Tetapi kat mana kita nak ambil ikutan yang sebaik-baiknya itu? Maka ikutan yang sebaik-baiknya itu adalah khuluqul Quran, akhlak Al-Quran, dan itulah akhlak Nabi SAW. Dan perbincangannya itu bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Tu. 4 sifat wajib: siddiq, amanah, fatonah, tabligh, soft. Dalam kajian kita ni soft. Dia kalau tidak siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ni jumhur. Setelah dikaji, kita ada ijtihad dan ditahqiqkan oleh almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Beliau adalah antaranya penyumbang juga besar kepada terjemahan ni, tafsir kehidupan ni. Sebab kita buat kajian ni, kajian daripada cabang ilmu, tetapi asalnya kepada tauhid dan tasawuf. Dia pada asas juga, tapi bila kata mari pada kehidupan, dia perbincangan yang hikmah. Bila hikmah, kita kena ada kajian. Bila kajian, kena ada ulama yang tahqiq. Itu dia. Jadi alhamdulillah, hakikat kehidupan kitab ini yang ditahqiq ni siapa? Itulah almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Jadi jadilah dia siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tabligh lah kali. Biasa kita kena tabligh je, tabligh yang kita fahamlah. Tabligh, jemaah tabligh. Tapi tabligh itu adalah menyampaikan. Dia yang last kali, kalau ikut susunan dia, kawaid dia, kaedah tu, tabligh yang terakhir. Kalau dalam kajian kita ni. Yang pertama apa? Siddiq. Ni kita bincang panjang lebar dah, siddiq. Itu yang pertama. Dan siddiq ini berbicara tentang kehidupan bersandarkan kebenaran. Bermula hidup itu dengan iman. Hidup itu dengan iman. Sebab sifat hidup itu bukan sifat kita. Kalau kita cerita bab agama, din khusus itu inna dina indallahil Islam. Bila sebut din, ulama letakkan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Kita pun faham. Ngajilah kita bab kaedah pengajian tauhid, akidah. Baik. Tapi di mana kita nak terjemahkan akidah itu? Adakah dalam buku, dalam akal semata-mata, hafal, siap boleh nyanyi lagu? Kalau sifat 20-nya nyanyi lagu. Allahu junkidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Oh, sedap nyanyi. Anak-anak kita seronok nyanyi. Tak cukup dengan tu. Nas'aluka ya man huwa Allahul lazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Apa tu? Asmaul Husna. Tapi kena nyanyi dulu lah baru ingat. Kalau tak nyanyi juga. Tak apalah. Sebab dia bukannya kewajipan menghafal satu-satu. Dia kewajipannya memahami sifat itu. Baik. Maka kita pun mengaji, faham kita sifat satu-satu kita mengaji. Subhanallah. Tapi bila mari dekat kehidupan, boleh-boleh kita tengok, aku yang ada. Aku yang sayang. Aku yang kuat. Aku, mana data aku ni? Tadi dalam mengaji tadi, Allah yang ada. Kita tiada, makhluk tiada. Bila mari dalam kehidupan, aku yang ada. Ni gagal. Gagal kan? Sebab tak tahu cara guna. Tahu dah sifat Allah ada tu. Tapi praktis, gagal. Sebab apa? Sebab kita beranggapan. Bila kehidupan, dia ada sangkaan. Kehidupan ni akal pun datang, kita nak buat kerja. Banyak benda yang kita buat dalam kehidupan ni. Celik mata, semua kita buat. Ngaji kita, solat kita, semua amalan, semua kita buat. Nah, dalam bab khusus pun amalan pun kita buat, apatah lagi urus takbir dunia pun kita buat. Lalu kita pun cakap, saya ada anak, saya ada isteri, saya ada rumah, saya ada amal. Iblis datang. Dalam bab kehidupan ni, insya-Allah kita masuk sekali perbincangan tentang talbih iblis. Kita masuk sekali insya-Allah. Baik. Saya ada amal, saya ada anak, saya ada rumah. Betul lah Ustaz, apa salahnya? Ya. Nampak sekali imbah macam betul. Tapi bila Allah uji sekali lagi,
Allah uji tiba-tiba susah nak beramal. Dia tiba halangan. Dia nampak siapa yang benarkan sebelum ini. Contoh, kita datang masjid. Selama hari ini kita ingat kita yang datang sendiri. Sebenarnya kita datang malam ini kerana menyahut panggilan Allah je. Allah jemput je, bukan sebab kita kuat. Ramai lagi kuat kat luar tu, silat-silat ibu lah. Tapi bila Allah halang, baru ingat. Sebab selama hari ini, aku yang datang. Mungkin kita nampak begitu. Sebab kita yang berpeluh-peluh boleh lari nak datang. Rupanya secara hakikatnya, kita ni didatangkan, diperjalankan. Tu kederat dah. Dalam bab amal satu bab, dalam bab kehidupan tuan-tuan. Ada anak, ada isteri, ada duit, ada rumah, ada. Lalu sekali, yang ada aku. Yang tiada Allah. Sebab bila Allah uji, tak ada sesuatu perkara dunia, macam tak ada Allah. Allah uji sekejap, tak ada duit. Dia punya pening dia macam tak ada Allah. Dia dah pening dah. Mula kadang-kadang tu kita tengok ada yang meraban pun ada. Allah Akbar. Payahlah katanya. Dia mula cakap mulut dia lepas sebab tengah susah. Tengah susah ni apa? Boleh keluar tuan. Allah uji sakit, pantang. Hang jangan cuik aku. Hang jangan cuik aku tengah tak ni. Dia punya mood tak stable. Bahaya tuan. Sebab selama hari ni dia ingat sihat tu dia. Aku sihat. Kan biasa kan? Aku sihat. Berapa ramai kita duk nampak aku disihatkan. Sebab tu dalam perbincangan Siddiq ini syarahnya itu diambil daripada surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Nah, kita nak memperkemaskan kembali, memantapkan kembali kefahaman itu dengan kefahaman yang benar. Nak telikan. Bila kita dah faham tadi sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu ada pada kehidupan. Maka datang wahyu tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Maka contoh tadi hidup. Hidup tu sifat Allah. Sifat kita ni dihidupkan. Atau sifat kita mati. Tu Siddiq. Bila mati, dihidupkan. Hidup bukan sifat kita. Maka jangan salah guna kehidupan ini. Bukan sifat kita. Kaya, dikayakan. Malah kaya bukan harta. Kaya itu sifatnya. Laisal ghina an kasratil arad. Walakinnal ghina an nafs. Nampak? Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Akan tetapi kaya itu dengan jiwa. Tapi manusia adat-adat ni. Adat maksudnya lumrah manusia akan kaya itu harta. Hakikat tidak. Kaya itu Allah. Sifat. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka tadi, bila kata kita dah faham ilmu itu, dia lihat pada kehidupan, letakkan Siddiq. Dia menjadi perkaranya kita murnikan kembali. Benar dalam kehidupan. Apa yang benar? Yang benar hidup itu Allah, aku mati. Celik mata, ingat Allah dah. Sebab hidup sifat Allah. Dalam kajian akidah ni tuan-tuan, saya simpulkan dalam perbahasan begini. Mana-mana tempat pun saya cerita begitu. Saya cakap begini. Sifat kekuasaan Allah ada pada makhluk. Sifat Allah ada pada makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada Allah. Macam mana nak faham begitu? Begini. Sifat hidup, hayyun, itu sifat Allah. Kalau ngaji sifat 20. Hayyun, hidup. Ada pada kita tidak? Ada. Sifat kita apa? Mati. Mati ada pada Allah tidak? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Baik, contoh. Melihat. Sifat kita apa? Mata. Kita boleh melihat. Melihat itu mata atau sifat melihat pada mata? Sifat melihat pada mata. Basar. Ada telinga tidak? Kita ada telinga ada. Adakah telinga itu yang mendengar? Tidak. Sifat mendengar sama. Ada orang telinga tapi tidak mampu mendengar. Ada orang ada mata tidak mampu melihat. Ada mulut tidak? Ada. Ada lidah? Ada. Yang berkata-kata itu mulut, lidah atau sifat? Sifat. Jadi memang semua sifat tu mendengar, melihat, berkata-kata itu sifat Allah. Pada kita.
Tapi sifat kita tak ada pada Allah. Lidah tak ada, jangan samakan. Telinga tak ada. Laisa kamitsli syai'. Mata tak ada. Jadi sifat kita apa? Buta, pekak, bisu. Itu kita. Dadah tu Ustaz boleh lihat. Tengoklah lihatnya Allah suruh. Dadah boleh dengar pula ni. Dengarlah apa yang Allah suruh. Dadah boleh bercakap ni. Cakaplah apa yang Allah suruh. Itu cara dia. Jadi mana mungkin kita boleh lupa Allah sedangkan sifat Allah ada pada kita. Orang Jawa kata cannot brain tuan-tuan. Cannot brain. Tak boleh fikir. Sebab tu antara perkaranya yang menjadi fitnah iman di akhir zaman itu inilah dia. Sebab apabila kita didedahkan dengan teknologi, dengan kebendaan, dengan perkara-perkara yang nampak keakuan ini terlampau menebal. Sehingga lupa kekuasaan Allah. Ini fitnah yang sangat besar. Nampak? Sebab tu Allah berkata, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Macam mana boleh lupa Allah sedang melihat itu Allah dah. Kadang kita ada orang tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz, mata payah no lah sekarang tengok kadang aurat-aurat tak terjaga. Memang sekarang tuan-tuan. Zaman sekarang ni Allah Rabbi. Minta maaf cakap, tengah live halang saya cakap lah. Lagi yang cycling sekarang ni. Jadi trend tak? Dia punya baju, Ya Rabbi. Ya Rabbi. La ilaha illallah. Nampak? Jadi mata dengan Ustaz macam mana Ustaz kan nak tengok sekarang. Sekarang mula Alhamdulillah, lepas tu innalillah Ustaz. Jadi bila kita melihat pada perkara yang haram, haram. Memang cantik tapi haram. Jadi jangan salah tengok. Tak boleh. Yang dia punya pasal, dia tanggunglah dosa dia. Dia menggalakkan haram itu berleluasa. Kadang orang kata, jagalah pandangan, tundukkanlah pandangan. Pandai nasihat kita. Yang dia tu menggalakkan berleluasanya. Jadi bila mata melihat, ini lihat ni sifat sabar. Kamu lihat apa nak? Ini haram ke halal ni? Haram. Kamu salah guna ni lihat ni. Lihat bukan sifat kamu nak. Kamu buta sebelum ni. Cakap tu terang. Boleh melihat, kenapa lihat yang haram? Memang cantik tapi haram. Maka dia pun teringat. Maka sebenarnya mata Allah SWT. Itu siddiq. Benar di dalam kehidupan, yakni yang benar hanya nama Allah. Sifat kekuasaan Allah. Jadi sama dengan kita beramal. Sebab tu beramal itu niatnya akan jadi lillahi ta'ala. Lillah. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita beramal, ibadat khusus. Sebab tu lepas solat, kita akan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab apa? Ulama mensyarahkan bahawa bimbang-bimbang nampak keakuan ketika solat. Ini yang paling susah nak buat. Perjuangan kita ini adalah untuk mengikis keakuan di dalam kehidupan. Keakuan ananiah dipanggil. Bukan dengan semudah kita beramal tuan-tuan. Ada orang beramal rasa cukup beramal cukup. Kena ingat kronologi kegagalan iblis ketika banyak beramal. Ketika itulah kesesatan berlaku. Habis Ustaz tak payah beramal, lagi sesat. Kalau tak payah beramal, lagi sesat. Nak tak nak, kena melalui amal syariat. Tapi kalau tak belajar menghayati hakikat, sesat. Sebab tu tidak boleh rasa selesa dengan beramal. Sebab tu ulama letak jangan selesa. Kalau kita dah boleh cukup sehari 1 juzuk, jangan selesa. Kalau kita dah boleh awal waktu, jangan selesa. Sebab apa tidak selesa? Bukan sifat kita tu. Itu kaedah dia begitu. Bila tidak selesa, datanglah kita berharap kepada Allah. Ya Allah, janganlah kau ambil amalan ni ya Allah. Kadang-kadang kita beramal pun lupa Allah tuan. Boleh ke tak? Boleh. Kita beramal baca Quran. Ada tak kita berharap ya Allah lepas baca ni janganlah bagi aku tak boleh baca balik lepas ni. Ataupun aku boleh baca ini lagi. Baca, jom baca. Kita pun baca. Tu kan kadang dia tadarus, lepas tu tak ada terus tu. Nampak? Nak istiqomah, orang tanya Ustaz, macam mana nak istiqomah amal? Jangan nampak diri. Jangan nampak diri.
Hai. Macam mana tu? Yalah, nampakkanlah Allah yang membantu kita beramal. Kena dengan Allah. Tu bismillah tu, bismillah tu dengan Allah. Ya Allah, aku beramal dengan kau, ya Allah. Aku lemah, ya Allah, kalau ikut dia aku ni memang tak beramal dah. Memang kalau ikut kita nak tak beramal. Sebab Allah je bagi kita izin amal. Sebab tu Nabi doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Antara doa yang Nabi tak ada tinggal. Wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni. Ini satu perkataan yang digunakan dengan begitu rendahnya Nabi merendahkan ni, tawaduknya. A'inni, tolonglah aku untuk ingat Allah. Sebab memang kita sifat lupa, nasiah. Tengah kita beramal macam tadi pun boleh lupa. Lupanya Allah bagi amal itu. Sehingga kita tak mampu beramal dengan rasa syukur. Ya Allah, seronoknya. Terima kasih Allah, aku boleh beramal ini hari. Allah. Terima kasih ya Allah, aku boleh ni. Terima kasih. Biasa kita nampak benda dapat baru kita seronok. Tapi dapat amal ni susah nak seronok. Sebab kita nampak macam kita yang susah payah. Tak nampak macam itu satu anugerah. Dari sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Maka di situ perbincangan tentang sidik dan masuk kepada bila kita dah faham itu dengan nama Allah, maka masuk dalam perbincangan amanah. Jadi amanah ni bermaksud membawa segala kefahaman yang telah kita bina pada fasa permulaan tadi, sidik. Sebenarnya mata Allah SWT, ini akan menjadi fitnah besar kepada kita dalam melaksanakan tugas ini. Gagal kita dalam membawa iman dalam kehidupan. Ini kegagalan besar ni, fatal, error. Kegagalan besar. Sebab apa? Dalam bab iman ni tuan-tuan, sebenarnya mata Allah SWT, bila matlamat hidup kita itu adalah illallah, ataupun lillah, ataupun hanya Allah, billah, maka sudah pasti mau tidak mau, suka tidak suka, faham tak faham, mesti dengan Allah setiap masa. Ini paling susah. Lalu perbahasannya adalah perbahasan riak. Nah, riak. Nabi cukup bimbang. Mafhum hadis, Nabi cukup bimbang kepada umat di akhir zaman akan berlakunya dipanggil syirik khafi. Cukup bimbang. La syarikalah. Bukan murtad. Syirik. Syirik khafi, syirik jali itu nampak. Jali itu dengan perbuatan. Nampak. Sebab tu perbuatan ini tidak boleh dibuat main. Perbuatan ni kalau salah buat sujud pada benda yang salah, tu batal terus. Tapi yang ditekankan di sini, bila kata amanah dalam membawa iman yang telah kita nyatakan tadi, maka antara halangan ataupun perkara yang menjadi ancaman kita ini adalah apabila menyekutukan Allah Ta'ala itu mudah berlaku. Sangat mudah. Semudah contoh. Bila kata kita meletakkan nama Allah itu Maha Kuat. Buang Maha, tinggal kuat. Ingat siapa? Ingat benda. Lalu kita pun menyatakan ada dua kuat. Sedangkan hakikatnya satu je kuat. Esa. Yang lain dikuatkan saja. Ni nak amanah, nak bawa ni tuan-tuan. Sebab tu dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ni, Allah berfirman, Inna aradnal amanah alas samawati wal ard. Ni tak ada dalam nota ni saya tambah ayat ni. Kita dalam nota surah Al-Hadid ayat 4, surah Al-Qaf ayat 16. Sekejap lagi saya baca. Ni saya nak tambah surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab ini amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Baik.
Jadi apa kita nak kaitkan dengan amanah dalam perbahasan kita malam ni tuan-tuan? Yang ni menjadi fitnah iman di akhir zaman. Cuba berhati. Ketika Allah turunkan amanah, yang ni tanggungjawab. Apa amanah tadi? Amanah ni bermakna membawa segala kekuasaan Allah. Nak menterjemahkan kepada alam. Sedangkan langit dan gunung ni bawa sifat Allah. Gunung tuan-tuan, ciptaannya hebat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung ni tuan-tuan antara diceritakan sebagai ciptaan Allah Ta'ala yang menjadi pasak bumi. Sebelum kejadian gunung ni, bumi goyang. Letak gunung, kuat tidak gunung? Kuat. Tetapi kenapa gunung takut nak mengaku kuat? Kerana kuat bukan dia. Takut dia. Takut nak mengaku, akulah kuat. Oh, makhluk lain benar-benar kenal. Langit, ada tiang tidak? Tak ada. Kita jalan bertongkat berkaki ni. Setakat ni tak ada nak terbang. Langit steady, tak ada yang menampung dia. Nampak? Kuat tidak? Kuat lah tu. Kita nak buat bumbung kena pakai tiang. Kalau tak nak pakai tiang pun kena pakai tensile. Dia panggil extension, tarik macam tu. Overhang dia panggil. Walaupun tak ada tiang bawah tapi kena ada yang menahan. Langit steady ya. Mana ada? Ya? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Langit tak berani, gunung tak berani. Tapi manusia mampu menerima. Kerana apa? Persediaan yang ada pada manusia Allah pilih. Nah? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia suka berlaku zalim. Ini zalim ni. Dan surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Apa makna zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apakah sesuatu itu? Sifat kekuasaannya. Kita tidak letakkan sifat Allah pada Allah. Kuat itu sifat Allah. Kita tak nafikan. Itu ada pengajian akidah. Nafi isbat. La ilaha. Tiada ada kuat pada aku. Kuat hanya pada Allah. Illallah. Tiada ada kaya pada aku. Kaya hanya ada pada Allah. Dia kena pecah macam tu tuan. Sebab tu dalam surah Al-Hadid ayat 4. Sesungguhnya dia wahwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya dia yakni Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu dia. Dan surah Al-Qaf ayat 16. Sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Dua ayat ini juga menjadi sokongan kepada perbahasan amanah ini. Yang mana apa besarnya amanah kita dalam hidup ni? Itulah hidup menyatakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi sebenarnya mata Allah SWT dan isyak ke? Tu dia nak berhenti dah ni. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita bagi lawan azan sekejap, lepas tu kita buat kesimpulan. Buku apa Azan? Saya lupa dah. Dah, azan. Seminit, sesaat lagi. Berhenti sekejap lah. Tergantung pula. Azan kita buat tutup terus. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati al qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilat wal fadl wasyaraf al darajat al 'alat rafi'ah wa ba'as maqam Muhammad innaka la tukhliful. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang mata Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, baik, dalam bab amanah ini adalah keutamaan yang utama dan selama-lamanya itu adalah menterjemahkan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita ini, yakni dengan menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kekuasaan Allah. Maka kalau kita lihat di sini dalam 3 ayat yang sentuh tadi, surah Al-Hadid ayat 4, surah Al-Qa ayat 16 dan surah Al-Ahzab ayat 72, jelas menunjukkan bahawa besarnya peranan kita ni tuan-tuan untuk merasakan keberadaan Allah Taala itu dan terus menyatakan kebesaran, bukan lalu pada kita dan kita pula yang mengaku. Ni yang sangat bahaya. Ini menjadi fitnah yang besar di akhir zaman dalam perbincangan bab amanah ni. InsyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang, pada siri kuliah yang seterusnya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus taat dan istiqamah, untuk berada di jalan keredaan insyaAllah. Moga-moga yang menonton dan yang hadir pada malam ni insyaAllah semuanya dipilih oleh Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr.